Antara soalan yang dikemukakan kepada responden kami ataupun Muhammad Syukur adalah apakah pencapaian terbaik yang beliau pernah peroleh semasa menerima pendidikan di sekolah itu. Okey, antara pencapaian tertinggi yang dimiliki oleh Muhammad Syukur adalah beliau memperoleh markah yang cemerlang dalam 2 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu dan juga Agama. Beliau juga memperoleh sebanyak 90 markah dalam kedua-dua subjek ini dalam sebuah ujian. Namun tidak lupa juga dengan kaedah pembelajaran yang diberikan guru kepada Muhammad Syukur seperti teknik menulis dan membaca. Keadaan ini menjadikan pengalaman Muhammad Syukur dalam suasana pembelajaran bertambah baik, dan kesannya dapat dilihat melalui beliau memperoleh 2 mata pelajaran yang cemerlang dalam pembelajaran Bahasa Melayu dan juga Agama. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menceritakan tentang pengalaman adik Syukur sepanjang dia meluangkan masa di sekolah. Yang pertama sekali, dia mempunyai ramai kawan dan 2 orang daripada kawan dia merupakan kawan yang rapat, dan dia juga minat dalam bidang masakan dan bidang lukisan. Namun begitu, dia tidak terlibat dalam sukan sebab dia mempunyai masalah kesihatan. Namun begitu, dia merupakan pelajar yang terbaik dalam pembelajaran dan cemerlang dalam bidang akademik. Assalamualaikum. Berdasarkan temu bual yang telah dilakukan bersama responden, saya dapati bahawa terdapat beberapa kekurangan di mana responden yang bernama Syukur ini dia tidak memahami sesuatu subjek tersebut, dan secara tidak langsung dia tidak mengangkat tangan semasa PDPC berlaku. Jadinya, penambahbaikan di sini yang saya dapat berikan ialah apabila responden terjadi sebegini, kita sebagai seorang guru dan seorang guru pembimbing haruslah mendekati responden tersebut, haruslah mendekati anak murid dengan menanyakan kepada anak murid tersebut apa soalan, apa subjek yang paling susah, apa subjek yang sukar untuk dia fahami. Jadi daripada situ, kita sebagai seorang guru dapat mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Dengan mendekati kepada setiap murid memang akan terasa penat, tetapi itu sahaja cara penyelesaian untuk memastikan murid tersebut faham apa yang telah diajar oleh guru di dalam kelas semasa PDPC berlaku. Dengan pencapaian yang telah dicapai oleh responden tersebut, ia dapat lagi meningkatkan keminatan dalam pembelajaran. Sekaligus, ia dapat menjana kecerdasan otak di mana responden tersebut dapat lagi menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu pembelajaran. Seterusnya, Syukur merupakan seorang pelajar yang agak lemah dalam sesuatu mata pelajaran. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik. 2 subjek ini adalah subjek yang agak sukar bagi Syukur. Namun, ia bukan menjadi penghalang untuk Syukur lebih berusaha untuk mencapai kecemerlangannya dalam pelajaran sesuai dengan harapan ibunya. Syukur menggunakan medium YouTube sebagai alat bantu belajar. Bukan sahaja mengharapkan pembelajaran di sekolah semata-mata, Syukur mengulang-kaji pelajarannya di rumah dengan dibantu oleh ibunya. Medium YouTube adalah medium yang sangat memberi kefahaman kepada Syukur dalam belajar, dalam memahami sesuatu subjek yang bagi Syukur sukar untuk difahami. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminuddin Fikri bin Muhammad Zaidi. Baiklah, untuk video leksi ini saya akan menerangkan apakah jawapan yang diberikan oleh responden untuk soalan adakah di sekolah guru menggunakan teknik PDPC khas seperti guru tayangkan slide, video, membentangkan kertas majung dan sebagainya. Jawapan yang diberikan oleh responden iaitu guru itu sendiri. Guru itu menyatakan bahawa mereka tidak menggunakan pembentangan video seperti slide kerana kelas mereka bersaiz kecil dan hanya mampu memuatkan 5 hingga 6 orang sahaja. Oleh itu mereka menggunakan kertas di mana guru akan menulis atau melukis di atas kertas dan dibagikan kepada setiap pelajar, seperti permainan kad. Itu adalah cara mereka menggunakan teknik PDPC khas. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazimah bin Ismail. Mengenai soalan bagaimanakah penyusunan pelajar di dalam kelas, adakah guru yang susun atau pelajar itu sendiri yang susun? Okey, apa yang guru beri jawapan kepada kami adalah guru tersebut menyatakan penyusunan di dalam kelas adalah guru yang susun. Guru juga akan menghasilkan jantina, iaitu lelaki kepada lelaki, perempuan kepada perempuan. Seterusnya, guru tersebut juga menyatakan mereka juga akan melihat kelakuan pelajar. Jika pelajar tersebut suka kacau orang atau bermain-main dalam kelas, jadi guru akan menghasilkan pelajar tersebut dengan pelajar yang lain agar pelajar yang lain tidak terganggu. Guru tersebut juga menyatakan bahawa kelas mereka sangatlah sempit. Kira-kira 6 buah meja sahaja yang muat dalam kelas tersebut. Jadi mereka terpaksa menyusun meja secara dekat-dekat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan dasar pendidikan inklusif berkaitan pelajar. Baiklah, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Inklusif menyatakan bahawa kementerian beriltizam menggalakkan ramai lagi pelajar berkeperluan khas masuk ke dalam program inklusif bagi penyediaan bagi meningkatkan kualiti penyediaan secara keseluruhan. Baiklah, program ini bukan sahaja membantu mereka, malah merupakan satu pendekatan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid berkeperluan khas. Walaupun adik syukur bukanlah pelajar yang terpilih, pelajar berkeperluan khas yang terpilih untuk masuk ke dalam kelas aliran perdana, tapi ini tidak bermakna pelajaran adik syukur tidak begitu hebat berbanding pelajar lain. InsyaAllah dengan adanya tunjuk ajar dan tunjuk ajar daripada guru dan ibu bapa serta semangat adik syukur, pastinya adik syukur juga boleh berjaya seperti pelajar-pelajar berkeperluan khas yang lain. Okay, saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan seterusnya yang diberikan kepada responden ialah ketika waktu belajar, ada ataupun tidak badan-badan kerajaan ataupun NGO yang menganjurkan program-program kepada pelajar, contohnya seperti seminar, bengkel, ceramah motivasi dan sebagainya. Dan jawapan responden ialah pelibatan NGO adalah sangat banyak dan sememangnya pihak guru akan pergi membawa pelajar-pelajar tersebut. Soalan yang seterusnya ditujukan kepada responden adalah apakah subjek yang paling sukar untuk dia hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jawapan responden adalah pelajaran yang paling sukar beliau hadapi adalah bahasa Inggeris dan juga matematik. Dua subjek yang dia rasa paling sukar. Jadi cara mengatasinya adalah dia sentiasa bertanyakan kepada guru dan di rumah
dia akan mengulang kaji mata pelajaran dengan ibunya. Jadi dekat sini Syukur cakna dengan apa yang dia hadapi masalah. Pertama, dengan bertanyakan kepada guru. Yang kedua, mengulang kaji pelajaran di rumah. Okey, semasa temu bual yang kami lakukan, kami juga menunjukkan soalan kepada guru. Bagaimana cara untuk guru mengesan pelajar itu tidak memahami ataupun tidak memperolehi pelajaran tersebut, dan bagaimana guru dapat membantu pelajar tersebut. Cikgu menjawab, yang pertama, mengesan pelajar itu tidak memahami pelajaran tersebut dengan bertanya soalan dan murid tidak menjawab. Maka cikgu fahami bahawa pelajar itu tidak memahami subjek tersebut. Dan yang kedua, melalui pembelajarannya ataupun melalui ujian peperiksaan yang telah guru lakukan. Jika pelajar itu mendapat pemarkahan yang rendah ataupun tidak mencapai tahap yang ditarget, maka guru mendapati pelajar itu kurang memahami ataupun bermasalah dalam subjek tersebut. Dan cara guru mengatasinya adalah dengan sentiasa mengulang mata pelajaran tersebut sehingga semua pelajar dapat memahami dan dapat menjawab soalan tersebut. Jadi, guru berpuas hati dan cikgu percaya jika pelajar semua boleh jawab, jadi semua pelajar tidak menghadapi masalah. Okey. Dan yang kedua, cikgu akan berterusan tanya. Setiap kali habis pelajaran tersebut, guru akan tanya balik kepada kepada pelajar, apa yang dipelajari hari ini. Jika pelajar dapat memahaminya, maka cikgu boleh membuat kesimpulan bahawa pelajarnya telah memahami dan menguasai pelajaran tersebut.